Allah ni. Okey, bertajuk lah. Bertajuk. Makruh tidak lewat dia tu. Maka hari ini kita sambung tuan-tuan dengan hadis yang kedua dalam Riyadhus Salihin ini, dalam bab yang sini tak tulis bab, bab makruh bercakap selepas mayang isyak yang akhir. Wa bisanadi al-muttasili ila al-Imam an-Nawawi wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih hadha Riyadhus Salihin. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang isyak ketika akhir hayatnya, ujung-ujung hayat baginda. Satu hari Nabi sembahyang isyak. Lalu setelah memberi salam, baginda bersabda, adakah kamu semua mengetahui malam kamu ini? Tahu tak ni malam ni? Kan? Sesungguhnya pada pangkal 100 tahun lagi tidak tinggal seorang pun mereka yang ada di muka bumi pada hari ini. Nak abang kata 100 tahun lagi ni ada semua ni tak ada lah satu hari nanti. Nabi nak abang tu. Walaupun kita baca umum lah. Mungkin ada orang kadang-kadang umur lebih daripada 100. Yang tu jarang-jarang. Sebab Nabi pun wafat umur 63. Maka itu sebagai satu isyarat umur yang umum kepada umat Nabi Muhammad 40, 50, 60, 70, 80. Hak pi 90 lebih tu telajak laris tu. Telajak tua. Kalau tua sedang diri tak apa. Kalau tua tak sedang diri kesian. Dalam siapa-siapa lah contoh lah kan. Kalau sedang diri alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala dah berfirman dalam surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan usia kamu? Bukankah kami telah panjangkan usia kamu? Kata Imam Nawawi dalam kitab ni juga. Tapi kitab ni jilid yang ke-8 dan nak habis lah. Di awal-awal bab yang ke-12, awal-awal jilid yang pertama, dia dah cerita dah. Dia buat main, dia kata yang kata umur panjang ni orang yang umur 60 ke atas tanpa khilaf. Yang khilaf orang yang umur 40 ke atas, pandangan yang kedua. Yang ketiga, orang yang berumur, orang yang dah ada uban. Uban tu isyarat kata dia tua, dah lama dah duduk atas muka bumi ni. Yang keempat, orang yang umur 18 tahun ke atas. Yang kelima, orang yang umur balik, dah lebih balik dan seterusnya. Maka itu dinamakan orang yang telah panjang umur. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan usia kamu? Bukankah kami telah panjangkan usia kamu? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Sesuatu yang apabila seseorang itu dia rasa dia nak ambil manfaat, dia nak jadi orang baik, dia nak berubah, dia dah ada dah. Bahasa kita kata dah celuih dah masa tu. Dia boleh berebut celah-celah tu untuk jadi orang baik. Wa ja'akumun nadhir, sedangkan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Ada dah Nabi Muhammad dah mai. Kerja Nabi Muhammad disambung oleh para alim ulama, para duat, para pendakwah Islam. Dah cerita dah tentang apa baik, apa tak baik, apa kena buat, apa tak boleh buat, apa dosa, apa pahala, dah cerita dah. Wa ja'akumun nadhir. Tuhan dah kata dah, aku bagi kat kamu umur panjang. Celuih dah celah-celah tu kalau hampa nak jadi orang baik. Hampa nak jadi, nak berubah, hampa nak pahala, hampa nak kebajikan, hampa boleh buat. Tinggal mau yang tak mau. Mau yang tak mau. Nak mengaji boleh mengaji,
Nak belajar jadi pandai boleh, nak jadi engineer boleh, nak jadi doktor boleh, nak jadi doktor hak betul boleh, nak jadi doktor hak tak apa betul boleh. Doktor tak betul, doktor Casko lah. Sendiri cas. Kan? Pulau Pinang ni ramai lah. Contoh lah. Kan? Beradik-beradik pun ramai tu. Tak, celui lah masa. Mau dengan tak mau je, Tuhan dah bagi peringatan. Kan? Dan Nabi dah abang dah, mana ada orang lebih pada umur 100 tahun. Hampa tengok hari ni hari ni hampa punya malam, hampa teringat, hampa ingat nak abang bagi gambar. Satu hari nanti lepas 100 tahun, semua ni kita tak akan jumpa dah. Nabi kata. Lebih kurang lagu tu lah kot, dia punya bahasa. Semua ni kita tak berjumpa dah. Atas muka bumi dunia tak jumpa lah, semua wafat. Kan? Jarang ada yang lebih daripada umur 100. Sampailah ke sekarang pun tak banyak. Kalau dalam Malaysia ni pun saya ingat tak sampai 10 orang. Kalau ada pun dia tak dibilang lah kalau ada. Sebab kaedah, ada satu kaedah fiqah dia kata apa? An-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku dikira seperti tak berlaku. Kaedah ni dipakai dalam fiqah. Sebab tu ada orang perempuan janggut macam saya? Tak ada. Tak ada. Kalau ada ni mungkin keturunan apa? Serigala tu apa? Werewolf. Kau beruang ke apa tahu? Campuran manusia kahwin dengan beruang ke apa? Tak ada dalam dunia. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam buku-buku ke, saya suka beli ada buku pelik-pelik, benda-benda pelik dalam dunia ni kan. Tengok ada dia tunjuk di mana negara atau perempuan tu penuh bulu di muka. Oh, hak tu nak buat macam mana? Mungkin ke maknya bapak dia Rusia, mak dia menggali ke apa, ke tak tahulah, contoh lah kan. Campur mai Tok Wan Zimbabwe ke mana ke. Kan? Jadi mungkin hormon ke tak stabil ke. Weh, dia seorang ya, mana boleh hukum begitu. Mana ada orang perempuan ada bulu di muka, mana ada janggut dengan misai. Kalau ada sikit-sikit ada lah. Sikit-sikit bulu-bulu tu nampak macam nak ada misai, tak apa ada misai. Bulu-bulu gitu ya, nak kata panjang je ustaz, tak ada. Maka kalaulah kata ada orang perempuan, kalau ustaz, contohlah, tak kira siapa-siapa manusia lelaki yang janggut dia tebal, maka kalau dia nak tahu tebal, apabila dia duduk depan cermin, dia tak nampak kulit yang ada di bawah rambut tu, bawah janggut tu. Maka kalau dia ambil wuduk, dia tak payah sampaikan air ke kulit, cukup sapu di luar-luar pun tak apa dah. Adapun bagi orang perempuan, kaedah fiqah kata an-nadiru kal ma'dum, benda jarang berlaku dikira serupa tak ada. Kalau ada perempuan dalam dunia ni, rambut dia, janggut dia, misai janggut semua macam orang jantan sekalipun, dia taruh, maka dia wajib sampaikan air ke kulit. Sebab tak ada orang perempuan yang macam tu, jarang berlaku dikira serupa tak ada. Kalau ada pun dia kena pakai seperti mana hukum yang sedia ada. Hukum sedia ada, orang perempuan wajib sampaikan air ke kulit. Maknanya kalau dia basuh muka mesti kena bagi sampai ke kulit. Itu kaedah dia. Maka Nabi SAW sebut, ingatlah, adakah kamu semua mengetahui malam kamu ni malam ni, nak abang ni, cuba insaf sikit. Sesungguhnya pada pangkal 100 tahun lagi, tidak tinggal seorang pun mereka yang ada di muka bumi pada hari ini. Yang ada zaman Nabi itulah, di kalangan para sahabat, di kalangan tak kira siapa-siapa sekalipun, semua tak ada lah Nabi nak abang. Nak abang kita apa? Kan, nak abang kita tak hidup tak lama atas muka bumi ni. Sepatutnya ambil peluang, balik tidur awal, buat amal ibadat, apa lebih kurang baca doa, sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan, baca surah Al-Kahfi ke, boleh baca tiap-tiap malam kan. Ada seorang yang rajin nak baca Yasin tiap malam, baca je lah. Ada riwayat walaupun ada khilaf ulama setengah kata sahih, setengah kata dhaif, atas perbincangan di kalangan para ulama hadis dalam menentukan hadis. Tapi kalau tanya hadis, ada Nabi kata siapa-siapa baca Yasin pada waktu malam, Allah ampun dosa dia sampai ke pagi. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, dan dia kata hadis ni sahih. Walaupun ada pertikaian, sebagian ulama hadis dia bagi tahu, oh Ibn Hibban ni lagu ni dia mudah sangat menghukumkan. Yang tu kita tinggal kepada dunia bidang ilmu hadis. Sekurang-kurangnya hadis dia bukan jatuh kepada darjah maudhu', hadis dia jatuh paling-paling tak mungkin jatuh kepada darjah dhaif.
Kalau dia sendiri bagi tahu hadis tu adalah hadis tu yang sahih, maka sudah pastilah dia punya kajian dia. Kita tak boleh kata, kalau ada sekalipun kata-kata di kalangan para ulama, ulama al-jarh wa ta'dil dalam mengatakan bahawa riwayat Ibnu Hibban ini tasahul, maksudnya dia mudah-mudah sangat meletakkan hadis yang dhaif sebagai hadis yang sahih, paling-paling tak hadis dia dhaif. Min fadailil a'mal, dia boleh amal apa? Maka kita nak baca Yasin pada malam Jumaat ke, pada malam biasa ke, baca je lah. Ada orang rajin tiap malam nak baca Yasin, baca je. Baca Yasin bagus daripada duk joget lambak ke apa ke sebelum tidur. Hak tu terus tak ada hadis. Sebelum tidur menari dandut tu, buka dandut gelek, tak ada, tu tak ada hadis. Tapi kalau nak baca ayat Quran, yang tu ada hadis. Bacalah apa pun. Janji buat amalan sebelum tidur, ada surah kita baca, ada doa kita buat, ada mengaji yang kita duduk, majlis ilmu serba sikit, ada kebajikan yang kita buat, kemudian tidur awal. Esok pagi bangun awal, boleh buat amal ibadat, lepas tu pergi buat kerja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata dalam hadis ni, pengajaran hadis, perbuatan bercakap selepas Isya mengenai perkara yang kurang berfaedah dan boleh mendatangkan dosa adalah dilarang dan hukumnya adalah makruh. Takat duduk sembang tu makruh. Tuan-tuan fahamlah, dah duduk bersembang ni, lepas tu dia kalik mula nak cerita pasal dia tu, lepas tu dia ni main cerita pasal dia ni, mula nak cerita, nak mengumpat rata-rata mula lah nak cerita rata-rata semua pasal orang semua, nak korek semua cerita orang. Semua dia main-main tu kan. Bila sembang terlalu lama, dia mula akan keluar benda-benda yang tak berfaedah. Maka dia suruh kita kurang sembang, banyak ambil manfaatkan masa tu dengan kebaikan. Yang keduanya, umat Islam dilarang membazirkan masa dengan bercakap-cakap yang tidak memberi faedah, yang akhirnya merugikan diri sendiri. Rugilah diri sendiri kan. Yalah pasal tak mau ambil manfaat, duk menyimbang ya. Hak setengah-setengah duk atok filem, lepas satu, lepas satu, lepas maghrib tu dia bubuh satu, habis 2 jam, habis pukul 10. Lepas tu makan-makan apa sikit, sambung pula buh filem nombor 2 jam lagi, 12.30 kan. Lepas tu asal yalah duk besar lagu tu, balik pula lagi tak main 3 filem, tak main pukul 3, tak tidur. Habis tu tidur pukul 3. Tidur pukul 3 boleh bangun ke tahajud tu, time tahajud, time bangun dah hampir tidur. Belajar latih diri tidur awal. Belajar latih diri tidur awal, bangun awal. Kan? Kalau dah ada kerja, kok mana apa ke orang kalau dia biasa tidur awal, tiba-tiba ada 1-2 hari, tiba-tiba dia ada kerja apakah dia balik lewat ke tidur lewat, insya-Allah dia bangun dah. Mesti bangun dah. Tuan-tuan kalau dia biasa bangun pagi, tuan-tuan duk biasa bangun pukul 5 contoh, ataupun pukul 4, duk biasa bangun, tuan-tuan letih lagu mana pun tuan-tuan mesti jaga main time tu. Mesti jaga kan? Walaupun kita letih, cuma bangun-bangun tu mungkin rasa mengantuk, tapi dia mesti bangun. Tapi dah kita duk biasa, duk biar kadang pukul 6, kadang pukul 7, dah bangun tidur balik, dah bangun tengok jam apa semua, lepas tu pergi kat tandai sejuk habis, selimut pula lagi. Duk layan nafsu lu gitu habis ya. Bila nak boleh main subuh? Orang duk kalut nak bagi subuh seperti mana Jumaat, nak bagi ramai, barulah iman kita ada kualiti. Bila bangun tahajud, lepas tu dapat istighfar pada waktu sahur, lepas pada tu ada apa lagi, boleh sembahyang subuh, lepas dah sembahyang subuh boleh wirid, doa, zikir, boleh sampai waktu syuruk, boleh sembahyang sunat isyraq, dah boleh baca Quran sikit, lepas tu buat duha sikit. Serba-serbi amal ibadat, padat dengan amal ibadat. Lepas tu baru kita pergi kerja. Habis-habis tak pun, lepas subuh tu terus pergi kerja. Itu sepatutnya berlaku peluang-peluang buat amal. Buka mata ya, kepala otak fikir nak buat amal ibadat. Begitu juga malam sebelum nak tidur. Amalkan diri kita lepas habis sembahyang Isya di masjid ni, habis-habis kuliah ke, habis apa ke, sembahyang ba'diyah 2 rakaat, lepas tu habis tu witir, jangan tinggal, start pada malam ni.
Nak buat penampang tak boleh, saya tak ada kuasa. Nak tarik telinga malam ni, saya tak ada kuasa tarik telinga tuan-tuan. Kalau saya ada kuasa, saya pegang tuan-tuan, saya kunci pintu tu. Lagi tak semayang, suruh balik sunat. Tapi saya tak ada kuasa. Maka benda ni di atas pilihan kita. Kita kena paksa diri kita buat. Tak paksa diri buat amal ibadat, makin hari dia makin ceroy, makin hari makin ceroy, makin hari lama-lama dia tinggal. Tak apa, sunat ya. Buah tu tak mau dengar. Buah tu tak mau dengar. Kecuali sakit perut, memang nak terkeluar sangat lah. Yang ni kalau aku tak pilih ni memang terabak berjalan. Tak boleh. Yang tu pederah habis bang. Tapi kalau takat boleh duk pergi kemut apa lebih kurang, tahan lebih sikit, tahan. Kadang-kadang setan dia pun dia buat bagi rasa macam nak terkentut apa lebih kurang kan. Tahan ya. Tapi kalau tahan sampai terketak-ketak, faham sampai dia main ketak lagu tu. Lepas tu dia bunyi masuk dalam perut, bunyi angin. Oh, hak tu jam. Yang tu makruh tahan kentut lagu tu. Yang tu tak apa. Tapi ada baiknya kalau boleh pergi ambil wuduk lain semayang. Sebab tuan-tuan saya percaya saya cakap. Sebab saya pun macam tuan-tuan pun macam saya. Kan? Langkah kaki keluar pada masjid, tobat balok. Dia tak tahu lah kalau tuan-tuan memang makam wali-wali ya, kaya hebat lah. Kan? Kalau tuan-tuan makam lain itu saya tak tahu. Ni duk cerita pengalaman kita pun macam orang lain juga. Keluar ni kalau boleh selamat ah. Balik ni kira ada batal wuduk apa semua duk tahan. Lepas tu balik, ada nak pergi balik pergi rumah pergi ambil semayang ke tidur pergi semayang. Tak payah ah. Tambah pula kaki televisyen, balik tengok televisyen. Oi. Kadang-kadang yang minat yang kaki handphone ni, Allah duk sibuk lah dengan handphone dia sampai ke malam. Buka Facebook satu, sat lagi YouTube, sat lagi Instagram, sat lagi Telegram, sat lagi WhatsApp. Duk ulang main yang tu ya. Yang ni fitnah akhir zaman. Fitnah apa? Fitnah akhir zaman. Pelingkup manusia hari ni adalah handphone dan juga televisyen. Sebab manusia tak arti guna untuk benda-benda kebaikan. Maka dia kata dalam pengajaran hadis, perbuatan bercakap selepas daripada Isya mengenai perkara yang kurang berfaedah dan boleh mendatangkan dosa adalah dilarang dan hukumnya adalah makruh. Maknanya kalau kata berdosa haram lah. Maksudnya duk mengumpat, duk fitnah apa semua, yang tu jadi haram. Tapi duk menyimbang tu, yang tu jadi makruh. Nabi kata dalam satu hadis, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa-siapa yang apabila banyak bercakap, maka dia akan jadi banyak salah. Wa man kathura khata'uhu kathura dhanbuhu. Siapa-siapa banyak salah, maka akan jadi banyak dosa. Wa man kathura dhanbuhu, siapa-siapa yang banyak dosa dia, fannaru aula bih, maka neraka saja yang layak untuk dia. Ni kaki menyimbang Oh, jangan buat main tuan-tuan. Kan? Dia boleh galik. Kopi satu lagi. Kopi sedap-sedap 3 gelas, 4 gelas. Dia. Yang kedua, dia kata umat Islam dilarang membazirkan masa dengan bercakap-cakap yang tidak memberi faedah, yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Balik buka buku, kitab ke apa, baca Quran ke. Dah lah rumah duk perambat pi kubur duk panggil sampai ketua ni nak mati dah, Quran tak tahu baca. Balik pergi taktih sikit baca Quran. Tak ada pun habis tak dan dia kata ni kalau nak belajar pun tak boleh ustaz. Dah ada rukun tua dah ustaz, tak boleh lah nak baca. Dah main rukun tua dah, tak boleh ustaz nak baca-baca mau jadi payah. Tuan-tuan tahu rukun tua? Tahu? Tak tahu kalau cerai Kan? Ji rukun tua ji. Ji Rahman, rukun tua. Ingat tak? Ada 5. Yang ni depa kata ni, bukan saya kata. Siapa kata? Depa kata. Siapa kata? Depa kata. Saya abang hari ni tu. Abang, minggu bulan sudah saya abang. Tak abang? Ya abang. Tuan jangan marah saya pasal depa kata. Cikgu minta maaf ni, depa kata. Bukan saya kata. Tolong baca ya hak depa kata. Faham tak? Itu tuan kata ustaz lulak pula. Dah ni saya riwayatnya. Betul tak betul nilai sendiri lah kan. Tuan tengok sendiri. Hak yang Imam Nawawi tadi kata kalau tua 60 ke atas ataupun 40 ke atas.
ataupun dah ada uban, ataupun dah 18 naik atas, ataupun paling last umur balik naik ke atas, dah tua dah, kira umur panjang tu. Hak ni bukan Imam Nawawi kata, yang ni orang tua-tua kita kata. Mai kok mana saya pun tak tahu, nilai sendiri. Dia kata rukun tua tu ada 5. Kita baca tu biar bagi dia bunyi macam kitab lah, tapi walaupun tak jumpa dalam kitab pun. Dia kata bermula rukun tua itu 5 perkara. Kan rukun tua. Apa dia rukun tua? Tengok ni 5. Abang pun kadang-kadang jadi macam segan pula, tapi tak abang pun sekali tuan-tuan tak apa nak tahu kan. Abang ambil lah. Kalau ada apa-apa pun tuan-tuan macam buat tak tahu ya. Ambil dia punya manfaat di dalam tu, tak ada. 5 benda. Tahu apa tu rukun tua? Tak tahu. Kena tahu baru boleh nilai hantar ke tak. Mata kabuk, gigi berterabuk. Ni semua macam nak baca Quran ni. Uban bercamuk, kulit kendor. Nombor 5 nak apa? Nombor 5 telur landok. Ini dia pun abang, minta maaf tuan-tuan. Bukan saya rekod dia pun abang. Betul tak betul tanya orang tua. Kan? Tuan-tuan tengok pakcik-pakcik umur 80, umur 95, tuan-tuan tanya. Jumpa mana-mana Tok Wan umur tua-tua kan. Ni Tok Wan nak tanya sikit, telur landok dah. Dah betul ke orang kata? Wallahu alam. Tapi yalah kalau ada hernia, tuan-tuan tahu pasang surut, memang landok sungguh sebab dia keluar ambil telur tu, dia punya usus tu kan. Baik. Jadi kalau dah ada dah main macam tu, payahlah. Tak apa, Quran ni punya bagusnya kalau tak hati baca. Kalau tak hati baca, alah buka YouTube tu bagi syekh mana-mana kan baca. Alah dengar pun tak apa bagi dia baca duduk dengar pilih terus dengan baca Quran. Kan bagus. Saya kecil-kecil dulu masa zaman jahiliah dulu tidur malam dengar lagu rock. Mesti bawa radio sebelah, bawa tape tu, buka lagu rock tak kira lah siapa dia, Amy Search ke, Awi ke, rock habis dah zaman tu, tamat khatam dah. Kalau ada budak baru nak rock kan, aku khatam dah. Sebelum beranak aku khatam dah. Malam-malam tidur bukan tidur dengan Quran, tidur dengan lagu rock. Duk bulan madu di awan biru tu tiap malam. Buka, duk layan, lena bila gitu ya. Tapi itulah Allah takdir, tiba-tiba kita dapat Allah Ta'ala bagi hidayah. Tapi kalau hidup duk macam tu juga sampai mati, jam lah. Yang ketiga dia kata waktu malam adalah masa untuk tidur. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian kamu. Pakaian ni maksudnya waktu tidur, waktu beristirahat. Kan? Waj'alna an-nahara ma'asha. Waktu siang kelak pergi kerja, cari nafkah, cari nak makan minum, pergi bekerja untuk keperluan harian. Maka waktu malam adalah masa untuk tidur dan berehat, bukan untuk melakukan perkara lain yang bertentangan dengan kehendak syarak. Yalah, mula melepak, lama-lama tak melepak, dia nak melepak. Lepas tu melepak duduk saya saja, rasa tak seronok, kena bawa markah main duduk sekali. Kan? Tu mulalah nak jadi karut dah tu. Nabi tengok je bawah jambatan. Jambatan pertama kurang sikit, Nabi bawah jambatan kedua. Lama. Kami duduk piras tu selalu, malas lah. Tapi itulah ada masa pi juga, tak kira malas tak malas. Kalau boleh tiap malam Nabi, tapi dah skor tak cukup. Ada geng tiap malam saya pi biar ambil puak-puak tu cemui. Kan? Kata puak-puak ni duk main kacau kami tiap malam. Main duk dakwah kan. Sepatutnya pi ya, hang tidur tepah aku tidur tepah hang. Ni berlambak dah. Anak siapa tak tahu, na'udzubillah, mudah-mudahan tak kena anak-anak cucu kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu muntadharu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ahum qariban min shatr al-lail fasalla bihim yani al-isha qala thumma khatabana faqala ala inna an-nasa qad sallu thumma raqadu
wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartum as-salata. Kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Anas bin Malik, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Riyadhus Salihin ni seronok, dia ambil Bukhari, Muslim, yang lain-lain pun dia ambil tak, tapi banyak hadis Bukhari, Muslim. Dia rajin ambil kitab Bukhari, Muslim. Nak beritahu kata kitab yang dia kumpul ni boleh dikatakan semuanya adalah hadis yang sahih. Jarang kalau ada sikit-sikit pun dia masukkan hadis dhaif atas sebab-sebab tertentu. Dia nak supaya kita belajar, faham, ambil tahu, boleh buat amalan. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya mereka menunggu Nabi SAW, lalu baginda tiba-tiba hampir pertengahan malam. Lalu tunggu Nabi SAW, lalu baginda tiba hampir pertengahan malam, Nabi keluar mai. Maka baginda semayang bersama mereka, yakni semayang Isyak. Anas berkata, selanjutnya baginda berkhutbah, maksudnya mengajarlah. Habis semayang tu Nabi duduk bercakap, kepada kami sabdanya, ingatlah sesungguhnya orang lain telah pun semayang, kemudian mereka tidur, tetapi kamu semua masih dianggap dalam semayang selama mana kamu menunggu untuk semayang. Oi, bagus halu tu kan. Tunggu lepas maghrib tu lajak sikit insya. Jangan ada setengah-setengah masjid tu kan, kira lepas masuk isya tu dia tak mau, dia suruh azan, mesti kena semayang. Oh tak boleh, kita melambat-lambatkan semayang. Ngaji ke habis tu. Ngaji ke habis tu. Jangan isu orang kata kita bodoh. Orang pandai-pandai akan kata bodoh, mengaji tak habis. Zaman Nabi suka melajakkan waktu Isya. Tak ada lah lajak sampai perhitungan malam, sampai pukul 2-3 pagi, tak ada lah. Saya pernah hitung lebih kurang pukul 10, tak lebih pukul 11. Dalam Bahrul Mazi ada jilid yang pertama, jilid yang kedua tak silap saya baca di Masjid Sungai Tiram, itu kita kira lebih kurang lah. Maksudnya adalah lajak kadang-kadang sampai sejam 2 jam lepas pada waktu azan Isyak. Pasal apa? Pasal ada majlis ilmu. Bukan lajak saja duduk menyimbang, tak mau. Kalau tak ada apa yang melibatkan ilmu, yang melibatkan benda-benda amalan dan sebagainya, maka Nabi akan mempercepatkan solat pada awal waktu. Tetapi apabila ada majlis ilmu, maka Nabi akan lajak mentakhirkan solat Isyak. Dan sepanjang masa duduk dalam majlis ilmu ni dikira ibadat semua dikira ibadat semua. Cuma Nabi SAW pada satu hari, bila Nabi habis sembahyang maghrib, kemaknya Nabi balik rumah ke apa urusan makan mandi ke apa, maka Nabi keluar main lambat. Sahabat dah tunggu. Bila dah lewat, sahabat dah tunggu. Zaman Nabi dia akan tunggu. Kalau dalam Masjid Nabawi, kalau duduk tempat lain tak apa, dia akan sembahyang, pasal tahu Nabi tak ada. Tapi kalau ada bersama Nabi, tak ada. Seumur hidup daripada Nabi start menjadi Rasul, bila Nabi ada di tempat Nabi ada, tak ada orang lain jadi imam, maka Nabi saja yang akan jadi imam. Yang tu yang cerita lagi berapa hari nak wafat, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Sebab zaman Nabi ada, takkan ada siapa pun jadi imam. Semua orang duduk tunggu, tambah-tambah tahu kata Nabi ada dalam rumah, dia akan tunggu. Kan, tunggu. Dan kemudian bila Nabi keluar, tengok dia duduk tunggu lagi, Nabi pun khutbah lah sikit, maksudnya cakap sikit, duk bagi peringatan. Nabi sembahyang Isya dengan dia, Pak. Bila Nabi keluar tu sembahyang Isya, habis sembahyang Isya Nabi abang lah. Siapa-siapa yang tunggu tadi tu, selama mana dia tunggu, walaupun tunggu tu sambil terlena, pun dapat pahala buat amal ibadat. Serupa dia buat amal ibadat tu dalam tempoh tersebut. Ya. Ingatlah sesungguhnya orang lain telah pun sembahyang. Kira waktu tu orang dah sembahyang dah. Kemudian mereka tidur. Ni time ni orang duk tidur. Nah, abang kata suruh tidur awal. Pada waktu-waktu yang lain, pada hari-hari yang lain, tak ada sebarang keuzuran. Tetapi kamu semua masih dianggap dalam semayang selama mana kamu menunggu untuk semayang. Duk tunggu. Jumpa dalil ni mau duk tanda. Esok kadang-kadang duduk kat masjid ni jumpa. Hak jenis ni tiba-tiba cuai mai. Apa lewat-lewat pula dah. Kan? Dia main duk petikai ni apa ni, kuliah ni apa semua. Kalau dia kata COVID ke apa kan, tak apalah, itu mungkin nak bagi cepat.
Tapi dah ni kira mula-mula ni yang tak ada apa kena mengena apa pun. Dah. Kita azan dulu, kita semayang dulu, lepas tu kita mengaji. Pak Haji, siapa nak mengaji? Pak Haji nak tutup mau pintu pagar, mau pintu jangan bagi orang balik. Tak, saya pernah buat lah, kadang-kadang pun kita pernah terlambat. Kita kata tak apa, kita buat lepas Isya. 2/3 belah ha. Dia kata Isya dah semayang ha. Ya belah ha. Betul-betul bukan hati mai nak mai mengaji. Betul-betul nak mai semayang maghrib Isya, lepas tu celah-celah tu kalau ada kuliah duduk dengar. Kalau tak ada habis Isya selamat aku nak balik bila. Macam tu. Tapi kalau orang betul-betul niat nak mengaji, oi tak ada. Ustaz buat bila tak apa, lepas Isya tak apa, saya mai nak mai mengaji dah. Dia duduklah nak mengaji. Kan? Kita bagi tabung soalan, suruh dia bertanya soalan lagi. Dia pencuri tabung soalan kita. Pasal nak balik awal. Lalu saya geram, saya lempak orang tabung tu, lepas kata, oh saya mengamuk dalam masjid. Mau tak mengamuk? Aku usaha bawa dengan botol-botol, dengan pen, dengan kertas, bagi suruh tulis soalan. Curi soalan. Kawan yang tulis soalan kata, tadi saya ada tulis soalan, kita buka-buka tak ada soalan. Tadi saya ada tulis soalan. Kita tahu lah. Geng-geng nak balik awal ni. Malas nak duduk ni. Dia kira nak balik awal lah. Balok metra tu. Duduk saat. Kan, duduk saat mengaji, mayang, wirid, zikir. Setengah-setengah tu tuan-tuan, tu setengah-setengah masjid. Saya tak tahu masjid ni dah kot. Masjid-masjid lain ni punya nak balik awal Tok siap ni boy. Habis mayang insya orang tak ada habis mayang sunat. Dia tutup tingkap. Kedepung. Allah, kita dengar sakit hati. Sini bagus, tak ada tempat lain. Zimbabwe memang. Dia kira nak abang apa? Tak faham lagi kot. Dua belah ha. Dia nak abang lagu tu. Jadi kan macam tak elok pula kan. Tapi mau faham lah. Orang dah tutup kedebung-kedebung ni. Tak mau belah lagi lah. Orang nak balik. Ya. Macam-macam orang dalam dunia ni. Sian lah. Dia tunggu saat dia orang buat amal ibadat. Sepatutnya Allah. Saya tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan nak abang lagi. Kadang-kadang satu-satu orang Allah pilih dia jadi Tok Bilal, jadi Tok Imam, jadi Tok Syok ni. Allah pilih dia supaya dia duduk kat masjid buat kebajikan banyak. Kalau betul-betul hang ni jenis orang memang tak suka duduk di masjid lama-lama, hang tu suruh pegang jawatan-jawatan ni semua. Hang habis-habis mayang Isyak balik, habis tidak. Ambil buat kerja lain lah. Orang bagi kat hang pegang ni, hang ada amanah. Ataupun hang buat macam ni. Hang bagi amanah siapa-siapa, mata tak tahan, tak ada masalah. Dia pesan siapa balik lewat sikit, hampa tolong saya tutup. Pak Haji tak boleh, dia mata tak tahan, jadi habis main Isyak tu Pak Haji nak kena balik lah. Mata memang tak tahan sebab bangun daripada pukul 4 pagi, setengah-setengah orang dia tak tidur sampai ke malam. Bila main Isyak tu, dia main tu macam sur tau, sur. Dia main mata bercakap pun. Dia main sur tu. Dia main lugu tu, dia memang tak tahan. Tak apa Pak Haji, balik lagi sekali kami tutup. Habis, settle lah benda kecil lah. Tapi saja buat bagi susah duk perambat orang balik perambat. Ni rumah Allah. Allah kata dalam satu ayat, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha." Siapakah manusia paling zalim berbanding dengan manusia yang menghalang manusia lain untuk manusia itu sujud, zikir, sebut nama Allah di dalam rumah Allah. Tuhan nak abang kata, yang paling zalim dalam muka bumi, manusia paling tak guna dalam dunia, orang yang menghalang orang nak sebut nama Allah di dalam rumah Allah. Inilah manusia paling zalim. Tak bolehlah macam tu. Dah saya duk cerita ni ada masjid tuan-tuan. Tak jauh lah dengan tempat kita. Jalan cuma peluh sikit lah. Ada masjid dekat-dekat yang tak jauh lah. Kalau jalan tak badan lah, kena naik kereta, motor lah. Tapi kalau jalan kaki pun sampai, cuma peluh je. Ada masjid tak jauh dengan sini. Yang cerita kat saya, muslimat. Kami pergi duduk situ, pergi kuliah subuh, kami tunggu sampai duha. Tok Siak dia main duk perambat kami. Tapi saya nak kata apa, kita pun, alah, awak jadi macam tu. Sian lah. Tak tahulah dia siapa dia perambat, tak tahu. Bila kami duduk di bawah, dia perambat kami suruh naik atas.
Kan dia duk buat kau dia main vacuum, pilah vacuum tempat lain, dah tahu kata kami nak duduk orang tu. Lepas tu sat lagi kami duduk di tingkat atas, dia main dia vacuum tempat orang perempuan, macam mana dia boleh masuk mai. Lepas tu dia vacuum, dia kata ni orang nak vacuum bersih balik lo, duduk bawah ha. Dia perambat aku tu cakap pun dia tak ada adab dah. Tak boleh lah macam tu. Pergi vacuum masjid besar, masjid tu pula 10, 30 kali ganda pada masjid tuan-tuan ni. Dah masjid besar-besar, yang duk kalut apa, pergi vacuum kata mana-mana pun. Apa main mentang-mentang orang duduk. Saya depan mata saya tak nampak lah, saya dapat, saya balun bintang tu ya, tak kira siapa dah. Kan? Awak masjid ni apa amnya yang kalut sangat, main nak halang orang nak buat amal ibadat dalam masjid. Pergilah buat tempat lain. Awak tahu ni semua ada habuk yang penting sangat nak kena vacuum, nak perambat orang lain ke? Lepas tu ustaz dia main tutup tingkap, kedepung macam nak terpecah cermin semua. Tu saya kata kat makcik tu, saya kata tak apalah, sabar pi. Mungkin pakcik tu main bulan kot, main haid. Hormon tak stabil. Kan, lain kali selok tengok. Kata hormon tak stabil ke? Duk tak duduk main temper tu macam. Apa benda ni? Janganlah buat macam tu, kesian orang nak buat amal ibadat. Saya tak cerita pasal Covid dah tuan-tuan. Kalau bab Covid ni kira benda-benda bencana macam ni, buat bala ujian. Yang ni cerita lain. Ni duk berlaku ni bukan law ni sebelum ni. Ni sebagai satu peringatan. Janganlah buat macam tu. Kecuali minta maaf nah, kami hari ni ada sikit gotong royong masjid. Kita hari ni minta maaf nah, kalau boleh tengoklah 5 minit 10 minit tolong clear Sat. Kami ada hari ni ada benda program. Tolong Sat siapa-siapa ni segi depa. Ataupun ada kuliah muslimat, minta maaf orang lelaki semua nah. Kalau boleh 5 minit 10 minit tolong Sat lagi 10 minit lagi ada kuliah muslimat, kita nak clear orang lelaki tak mau bagi ada kawasan ni sebab kita ada kuliah muslimat, ada ustazah nak main mengajar. Cakap elok. Senang ya, orang semua orang faham. Semua bukan orang Zimbabwe. Masyarakat kita semua orang faham cakap. Jadi orang faham lah. Takkan aku nak duduk seorang-seorang jantan semua perempuan kot. Keluar ah. Kita faham. Pengajaran hadis. Disunatkan sembahyang Isyak pada waktu tengah malam. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah. Ini kitab terjemahan terbitan Jakim tuan-tuan. Tak payah tibi maki kat Jakim. Lepas tu saya suka baca kitab-kitab jenis Jakim pula. Apa-apa suruh Jakim tanggungjawab. Dan terbitan Jakim kan dia tak semak ke ni. Dia ada lembaga penasihat apa ni, semakan duk tengok tidak dia tak tulis mau statement lagu ni. Disunatkan sembahyang Isyak pada waktu tengah malam. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata apa? Cuma mungkin di situ agak umum sikit. Nabi dia mentakhirkan, melambatkan sembahyang Isyak apabila ada majlis ilmu ataupun ada benda penting-penting. Contohnya kadang-kadang Nabi duduk ada tiba-tiba ada delegasi mai daripada mana-mana negeri. Depa mai. Biasanya kalau benda tu penting maka Nabi akan sembang di dalam rumah dia. Rumah Siti Aisyah paling depan sekali. Maka rumah Siti Aisyah tu dia besar sikit. Kalau siapa yang ada kesempatan yang pernah ikut saya pergi umrah, saya pernah bawa pergi ke museum. Nama dia museum apa ambil tu? Museum yang ada cerita Rasulullah kan. Museum kan. Museum tu dia khas buat museum Rasulullah. Cikgu bisa pergi cikgu? Cikgu. Cikgu pergi dah. Haji bisa pergi je? Museum tu duduk di pinggir kota Madinah. Nama dia Muthaf Darul Madinah. Cikgu bisa pergi ya? Bisa pergi? Duduk tepi jauh di Madinah. Kita masuk kena bayar 25 rial ke 30 rial. Kena masuk. Lepas tu dia ada tunjuk lah macam mana dia buat replika tu sebiji. Setelah dibahas di kalangan pakar-pakar sejarah macam mana bentuk rumah Rasulullah sebiji. Berdasarkan hadis Quran, hadis kitab apa riwayat apa, bawa keluar habis. Dia buat kajian. Pengarang tu dia buat kajian dan dia buat dengan buluh dengan apa dia buat replika besar tu. Ni rumah Rasulullah, ni masjid, ni rumah Rasulullah, ni rumah Siti Hafsah, ni rumah dia buat rumah Aisyah sikit besar sikit. Pasal apa? Rumah Aisyah dia bahagi pada dua, tempat bilik tidur dalam, di bahagian luar ni tempat untuk bertemu dengan delegasi.
Ada orang main nak berjumpa dengan Rasulullah, mereka main daripada jauh. Kadang-kadang mungkin mereka penting, mungkin ada benda-benda yang melibatkan benda-benda penting kena mesyuarat, mereka masuk bertemu dengan Rasulullah. Maka kadang-kadang mungkin lepas maghrib, maka Rasulullah akan duduk mesyuarat apa semua, lajak pergi isya. Yang tak ada kena mengena duduklah masjid, apa duduk buat amal ibadat. Tunggulah sampai kami habis mesyuarat, baru keluar pergi. Baru sembahyang isya. Tunggu lah. Ada mereka nak qamat dulu lah? Tak tunggu Rasulullah imam. Kalau kita sini dia buat mana? Qamat dulu lah. Baik pergi lah tu imam duduk mesyuarat tu. Mana boleh gitu. Menghormati tu imam kena ada. Sebab dia imam. Sunat apabila nak buat satu benda, bahkan nak qamat sekalipun, mendapat isyarat daripada imam. Macam mana imam? Okey baru qamat. Bukan kata pergi terus pergi qamat tu. Dia habis-habis tak ada pun main kepala angguk lah. Okey macam tu. Suara tak keluar pun kepala angguk pun kira okey lah. Maksudnya ada isyarat menunjuk kata okey. Dia bukan terus qamat. Tak ada. Bagi ada sikit adab. Walaupun sekarang kata apa? Dah kita ada mesyuarat dah abang berapa minit. Tak apalah. Tapi adalah lebih baik macam sikit geling kepala ke tu, macamnya style kita Pulau Pinang kan, mau ambil kepala mah. Cakap buang angguk-angguk mau tu macamnya geling bagus. Saya dulu pergi mengaji di Kedah. Depa di Perli saya. Ni macam mana? Bagus. Saya tu awak dia buat kepala lehat malu tu. Faham tak? Dia duduk Perli. Lama kelamaan saya perasan, memang kepala aku jadi macam tu. Dulu. Ni cerita berapa puluh tahun yang telah lalu. Kan? Lama-lama saya buat keras. Bila saya sembang kawan, saya buat keras. Kononnya dah bertobat tak ada lagi. Kepala tu. Alah ni mail alhamdulillah tak ada lah. Tapi duk kawan dengan geng-geng mamak sini duk jadi balik lah. Mak, okey. Kepala macam gitu. Style. Bukan salah pun. Tak masuk neraka pun. Dah style macam tu, dia. Kadang-kadang saya ajak anak-anak saya kecil-kecil cakap Tamil. Saya heran mana dia tahu tak tahu. Okey mai, yang abang nak ajak mai. Ini serius dia buat kita pun buat kepala tu dia. Dia buat gitu. Dia kata dia pun giling kepala. Maknanya dia faham orang nak cakap bahasa yang macam ni kena giling kepala. Kan melawak tuan-tuan saja. Melawak pun benda tu betul ya, bukan kita menghina tak. Saja nak abang Orang yang menunggu untuk sesuatu semayang adalah dikira dalam semayang. Tunggu. Sebab apa saya kata tadi kena minta izin pada tu imam? Takut tu imam tu dia nak gini dah. Tahu masa dia nak qamat ni, tiba-tiba masa nak qamat, tiba-tiba tu imam tu batal ayat semayang. Dia tak boleh tahan dah. Mungkin kalau si kita senang kita kata Tok Bilal lah, tukang azan tadi ni mai tanya, Ustaz, 5 minit ambil ayat semayang. Boleh tunggu Ustaz ambil ayat semayang. Tapi kalau dah qamat, lepas tu pergi ambil ayat semayang, orang semua dah tunggu di saf. Jadi macam kesian pula orang duduk berdiri, duduk tunggu pula kan. Lagi orang duduk tertanya-tanya, duduk tertunggu-tunggu, biar orang tunggu duduk lagi bagus daripada tunggu berdiri. Maka ada baiknya macam tu lah. Kena pula macam masjid tuan-tuan ni kan. Tempat ambil ayat semayang tak ada di depan. Jam. Tapi esok lagi kalau ada buat masjid baru ke apa ke, sajalah bagi cadangan kan. Macam ada pintu depan untuk imam ni, ada tempat ambil ayat semayang ke apa kan. Dan saya duk fikir agak kalau macam masjid tuan-tuan ni, dah lah tu imam duduk dalam lubang ni kan. Boleh keluar? Ada lubang tu boleh masuk lubang tu Haji. Lubang bulat tu boleh masuk kan tu. Kena baca ayat kena jampi yang insan lah. Yang insan mata gaji keluar pintu kan. Lubang tu tak lepas nak masuk, rosok masuk dalam lubang tu. Tak, saya duk fikir tiba-tiba melibatkan Jumaat ke apa, kata tu imam tu sakit perut lah apa ke, terbatai ke, jam tu. Jalan ni boleh nak ambil semayang, tapi dia nak kena keluar, nak kena langkau orang semua ni, nak kena pi sampai sana. Lepas tu pi pula orang pun tak tahu kita dia tu imam, semua duk berumbut ambil semayang, tu imam duk tunggu berkatuk. Pakai contoh lah kan. Maka saja sure benda tu ada kebaikan. Masjid saya buat sendiri pun saya memang buat lagu tu. Bahagian depan tu saya buat bukan takat ada tempat ambil semayang, saya ada jamban lagi, saya ada bilik lagi di depan, bahagian depan. Sebab saya duk pergi masjid tiap hari, jadi kita tahu apa kepentingan untuk masjid. Dia kena ada.
Cuma kadang masjid lama-lama macam ni, dia tak ada. Faham tak? Nak buat pun satu hal juga, nak pergi tembuk, nak pergi apa-apa kadang-kadang. Cuma kalau boleh repair sikit, boleh tambah, tokok tambah, ada baik dia lah. Saya menceritakan dari sudut apa keburukan yang mungkin akan berlaku. Tu bahaya dia. Kan? Tak pernah berlaku, tak apa. Tapi kalau tiba-tiba berlaku, tu imam tu tak tahan, habis-habis khutbah dia punya duk tahan, punya duk kemut, sambil duk khutbah, sambil perut duk lawan. Geru-gerang, macam riuh kena ni. Tapi orang tak dengar, mesti dia duduk atas mimbar. Kalau masjid ni boleh dengar, mesti mimbar ni duduk depan. Apa duk bunyi macam-macam guruh tak guruh ni. Rupanya perut tu imam duk bunyi daripada dalam. Geru-gerang, dia duk tahan ni sambil khutbah. Dia turun, dia kata tak tahan lah. Sambil langkah, sambil duk perut. Lepas tu duk kentut, lepas tu dia batal ayat semayang. Khutbah tadi sah lah pasal dia ada ayat semayang. Kalau dia pergi kentut masa dia khutbah, habis, batal. Khutbah tak boleh, kena start lain. Ni hukum lah, ni hukum ni. Mana Allah tahu tuan-tuan duk kat tepi-tepi mimbar ni, tiba-tiba, aku dengar macam tu imam kentut saat ni. Tu imam pula je ni, tak tahulah. Setengah-setengah orang kadang-kadang pergi lah, lepas bukan tahu pun kentut bila lagi dia tak ambil kisah benda-benda lagu tu, habis lah, Jumaat tak sah. Bila khutbah tak sah, Jumaat tak sah. Walaupun dia semayang Jumaat, syarat sah Jumaat mesti kena ada khutbah. Khutbah tak sah berarti Jumaat tak sah. Lepas tu habis tak sah, habis semua orang hari Jumaat ni. Leceh. Nampak macam ada tik cicak tiba-tiba ada tik cicak dekat atas mimbar ni, tu imam tu dia ataupun atas tang podium, tang tempat letak buku apa semua tu, tiba-tiba dia duduk pegang, dia tak perasan ada kepala tik cicak satu, maka tu imam tu menanggung najis, dia pijakkan dan sebagainya. Maka sepatutnya setiap hari Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat, kawasan mimbar tu imam tu khatib nak naik apa semua ni, yang bersih-bersih lah. Saya bagi tahu hukum ni, tuan-tuan jangan duk ingat kata saya kata tuan-tuan tak buat. Dia kena vacuum, dia kena cuci. Ada masjid, kerja saya kan tiap kali Jumaat pergi duk khutbah kan. Saya tahu lah mana masjid yang ada tik hijau. Tak boleh abang lah, dia orang marah. Kalau masjid saya jadi penasihat, mampu hebat kena maki dah. Tak, ni hang buat kerja apa? Hang tengok tik cicak ni mau berlambak. Yang tu kalau saya jadi penasihat. Tapi pasal kita boleh tegur, kita boleh bagi tahu. Kalau tempat kita tak boleh bagi tahu, kita abang pelan-pelan lah ni pengusi, tengok ni ada tik cicak ni tak sah ni. Kalau orang lain mai tak perasan pijak, lepas tu duk khutbah tak sah, menanggung najis. Syarat tu imam, dia nak khutbah, maka dia kena suci daripada hadas dan juga daripada najis. Itu pun satu masalah. Saja kita kena ambil, kena alert lah dengan benda-benda yang macam ni. Maka orang yang menunggu untuk sesuatu sembahyang adalah dikira dalam sembahyang. Dia duduk tunggu sebab ada masalah tu imam, ada masalah apa-apakah, kan? Maka duduk menunggu tu dia adalah. Tapi kadang-kadang kita ada kerja, kita duduk tunggu macam tuan-tuan mai singgah je masjid nak sembahyang. Tapi rupanya ada kuliah, orang tak sembahyang lagi insya. Dah kita ada urgent, tak kita mesyuarat lagi pukul 8.45 ataupun pukul 9. Kalau tunggu ni, lepas saat lagi ni mungkin lajak insya ni. Tak boleh macam tu, aku kena sembahyang. Tak apa hampir duk penjuru mana-mana sembahyang belah lah. Habis macam tu je lah. Tak payah duk marah-marah, tak payah duk suruh ni bila nak sembahyang insya ni, bila nak sembahyang insya. Ada masjid CPU dia mai tanya, tak ni bila nak sembahyang insya dalam muka aku tak pernah nampak di masjid ni. Tiba-tiba kata cuih mai, lepas tu duk marah kita. Tak boleh sembahyang dulu, lepas tu saya pun tanya, masjid mana? Di Sungai Tiram tu. Ada je. Tak ada. Tak ada, saya kata, tak, Pak Haji duduk dah. Pak Haji kalau ada kerja, Pak Haji sembahyang dulu lah. Kami lambat lagi, esok pagi baru habis. Dia bara gila. Tak mampu perang lah. Kami tak mandi lagi, subuh orang mandi. Dia tanya depan orang, dia dapat depan orang lah. Dia pun tak tahu kita ni memang favourite macam tu. Silap lah, saya elok main tu. Assalamualaikum Ustaz, tak semayang lah, saya ada kerja. Tak apa Pak Haji pergi semayang dulu. Kita cakap elok lah. Kalau hang buat khurajak dalam majlis, hang dapat lah. Jangan buat lu tu, elok sikit, beradab. Seolah-olah macam saya ni salah tau. Macam kita ni salah. Tu jam lah, tak boleh buat begitu. Kalau hang sibuk, hang pergi semayang, lepas tu keluar. Siapa ada? Saya ada kerja sikit. Okey, benda Islam bagi keharusan.
Kan, benda tu bukan sampai kewajipan mesti kena buat lagu tu. Boleh bertolak ansur. Yang ketiga, Islam tidak melarang bercakap selepas sembahyang Isyak. Perkara-perkara kebaikan khususnya mengenai ilmu-ilmu agama. Kalau duduk di pondok tuan-tuan, lepas Isyak kami mengaji lagi. Baca kitab sampai pukul 1-2 pagi. Esok subuh bangun. Siap mengaji 2 kitab lagi sebelum subuh. Tu dia, kata apa nak. Tapi memang tidak lewat lah. Tapi memang sekali Tok Guru ni pergi mengaji 2 kitab. Pukul 10 sampai pukul 11, 12. Sekali Tok Guru ni pula 12.30 sampai pukul 1 sampai pukul 2. Okey, mengaji. Pasal mengaji. Pasal ada muzakarah ilmu. Pasal ada mesyuarat benda-benda penting. Tak apa. Cuma dia tak mau kita duk sembang benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tak berfaedah, dan kemudiannya kita jadi ghalib dan akhirnya tak bangun sembahyang subuh. Dia kata babu tahrimi imtina'il mar'ah min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakul laha udhrun syar'iyyun. Bab haram keengganan isteri ke tempat tidur apabila suami mengajaknya sedangkan ia tidak mempunyai uzur yang dibenarkan oleh syarak. Orang perempuan main tak amai ni. Ni hukum untuk orang perempuan. Kan? Maknanya kalau suami ajak tidur, kena tidur. Alah abang pilah tidur, orang nak duduk dengan anak-anak Ustaz. Tak boleh. Kita kahwin dengan siapa? Dengan suami, bukan kahwin dengan anak-anak. Kadang-kadang nak buat macam mana? Suami ajak tidur. Ada satu tempat tuan-tuan, tak jauh juga pada tempat kita, tapi itulah nak cerita tak boleh tuan-tuan, aib. Pak Haji ni berumur tuan-tuan, dekat 80 lah lagu tu. Duduk rumah flat. Orang main bagi tahu, saya tahu dah dia bisa main kuliah, tapi minta maaf lah, saja bagi contoh lah. Tapi yang pastinya dia tak ada lah masjid kita ni. Dan Pak Haji ni ada satu masalah, umur dah lanjut, tapi keinginan tu ada. Bini dia pun lebih kurang 70-an lah lagu tu. Makcik-makcik tu dah tak larat, tak mampu nak layan suami. Kan, malam-malam yang jadi masalahnya, saya pernah sebut di kuliah di sini ke di mana tak ingat. Pak Haji ni dia satu perangai, dia akan tunggu malam-malam ataupun siang-siang dia tak ada kerja, dia akan duduk depan rumah, duduk atas kursi, tengok bini orang lalu, pegang muka orang. Duduk kat rumah flat. Sampai orang-orang situ semua kalau rumah yang dekat-dekat situ, naik tangga belah-belah ujung sana, tak mau naik. Kalau tengok, naik, nampak pakcik tu turun balik, pergi naik pula tangga ujung tu naik. Jenis flat 3-4 tingkat, tak ada lift memang. Sampailah mereka punya suami ni pun kira nak pergi remote dah. Tapi dia kata, Ustaz tak boleh remote Ustaz. Pak Haji ni kalau saya bagi penampak ya Ustaz, satu macam yang dia mati, 3 kali mati Ustaz. Ya. Saya tak boleh, tapi saya geram. Dia duduk pegang muka-muka orang semua. Itulah macam mana kita nak buat. Duk fikir, awak makcik dia, bini dia tak ada? Dah, bini dia ada. Kami dah pergi tanya, makcik ni tiap malam lepas maghrib, lepas Isya tutup pintu, tidur, kunci pintu bilik. Ya. Saya kata pergi abang kat makcik tu, makcik, kalau makcik buat lagu ni berdosa haram, esok makcik, tempat makcik adalah api neraka. Mungkin dia akan kata, Ustaz dah tua, dah tak larat. Lain kali sebelum kahwin masa muda-muda fikir habis-habis kalau nak kahwin. Nak kena layan suami sampai mati. Tak kira walaupun umur 80, 90, 100, 95, kena layan. Kena layan. Layan macam mana tu saya tak tahu, sebab saya tak sampai umur tu lagi. Tapi padanlah dengan layanan yang umur macam tu. Bukan tidur asing-asing. Makcik ni dia tidur ni memang tuan-tuan ni pergi tanya orang ni cerita betul ni. Makcik ni dia pergi tanya, dia kata apa tak tanya dia. Kami pergi tanya dia Ustaz. Memang makcik ni akan tidur awal. Dia kata memang awal-awal kira lepas maghrib ke macam mana dia akan masuk maya Isya, tutup pintu, kunci apa. Memang tak buka lah pintu. Esok pagi pula orang bangun. Dia tahu dah pakcik ni kalau tak tutup pintu, kerabat dia raja. Oh, saya kata macam mana? Oh, jam oh. Tak boleh tuan-tuan. Tak, memang kita nampaknya, saya nak cerita, tak cerita pun kena cerita. Ni realiti benda duk berlaku.
Saya kata tak apalah hampa hijah lah pergi bincang dengan anak dia bagi dia menikah. Dia tak boleh menikah ustaz. Dia tak ada duit. Dia memang orang hidup susah ya. Duk dapat duit kebajikan masyarakat bagi sikit apa kira boleh tekak hidup makan tunggu mati ya ustaz. Oh mai lagu tu no. Nak kahwin pun jadi masalah harap dia. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Susah tuan-tuan. Dah kalau dia isteri dia layan saya rasa tak kot. Dia buat perangai dia boleh kawal. Yang ni lah na'udzubillah tuan-tuan. Saya pun takut lah esok mai umur mai lanjut kan. Dia mai telajak bila jadi lagu tu jam tu. Kadang-kadang orang mai muda-muda bukan kata isteri tak layan juga. Tapi orang panggil apa? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Dia makin tua makin berisi. Yang ni pun leceh kak. Yang si isteri dah menopause dah. Habis tak ada perasaan dah. Makin lama makin tak ada perasaan. Yang kawan ni makin lama makin perasaan membuat-buat. Jam tu. Na'udzubillah. Sebab tu kita nak kena fikir bila kalau sebenarnya ada benda boleh bagi potong. Kalau dia fikir mati, dia fikir amalan, dia fikir dosa, dia fikir benda-benda macam ni. Lama-lama dia jadi cool balik, dia tak ada fikir. Tapi itulah tuan-tuan, rajin puasa Isnin Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15, kawal kita punya nafsu sikit. Rajin tahajud, insya-Allah dia kawal. Jaga kita punya pemakanan, jangan duk telan dia. Nah, takut bila telan banyak, makan banyak, dia akan menambahkan nafsu syahwat. Bila makan banyak ni, dia punya teori dia macam ni. Bila makan banyak, maka akan menghasilkan darah banyak. Bila darah banyak, berarti ayak mani banyak. Bila ayak mani banyak, nafsu syahwat mudah terangsang. Sebab tu hari ni dia kena kembali jom kurus. Tak boleh hidup gemuk-gemuk lah. Gemuk dia nak makan, dia nak makan. Dia ni mai tu yang teori tadi tu. Dan ni kena kurus ya. Doa yang saya tengah duk lawan ni nak bagi 80 ni. Nak bagi perut six pack. Lah ni duk one pack je. Six pack. Tengoklah bulan depan ke sebulan dua je. Sibuk tak ada nak exercise. Tu ajak tapi dia tak mau pergi. Pilot tak mahu, mabuk. Naik basikal. Allah menjadikan kaum wanita sebagai pasangan lelaki dan kaum lelaki pula adalah orang yang bertanggungjawab menjaga rumah tangga. Dan menjaga rumah tangganya. Oleh itu, kaum wanita bertanggungjawab mematuhi perintah suami. Suami ni dia kena jaga rumah, kena jaga bini, kena jaga anak. Dari sudut keselamatan, dari sudut maruah. Dan tengok ni viral seminggu dua ni. Seorang perempuan di Selangor tak silap saya. Dirogol oleh beberapa pemuda-pemuda yang bukan Islam. Umur 20-an. 4-5 orang. Tangkap bawa dalam Alphard. Dia balik kerja Kelang ke 11-12. Perempuan ni pula jenis umur 40-an. Anak 7. Mereka ni baru punya tanik yang malam tu minum. Lepas tu pi parking dekat Kelang, nampak kak ni duk ada. Lepas tu mereka buat macam repair, macam rosak apa ke, tengok orang tak ada, seret kak ni masuk dalam kereta, duk gila-gila sampai ke pagi. Jolok masuk dalam mulut dia ni arak bagi dia mabuk. Dia ni duk merayu-rayu, dia kata. Bicara di mahkamah dah kes ni. Awal 6 bulan sudah ke apa lebih kurang. Merayu-rayu tapi depa tak mau dengar, depa rogol dia bergila-gila. Banyak pula takung ni kot. Sampai duk ulang-ulang geram. Tapi nak kata perkauman sangat tak juga. Sebab pagi tu lepas mereka buat naya kak ni, mereka pergi nak tangkap pula anak Cina. Padahal ni pemuda-pemuda Cina lah. Mabuk. Jadi kita tak nampak lah mereka bukan nak buat naya. Tapi memang gila kepala otak. Gamaknya telan ais ke apa ada. Lepas tu dan tahu buat apa? Mereka pagi dia penampak muka ni tak ada muka tu ya. Bengkak ni jangan cerita. Habis pecah habis muka-muka apa. Dia ingat dia mati. Dia ambil kayu tongkoi, kayu batang kayu ni satu panjang ni ya. 2-3 kaki. Jolok di kemaluan dia sampai pecah rahim dia. Sampai kemaluan dia ni tak boleh pakai terus dah. Trauma sampai hari ni. Sedak-sedak selai kain baju pun tak ada. Duk ada dalam semak. Bukan dalam hutan tu. Semak macam mungkin keliling kelalang ni construction lah apa rumah-rumah. Tapi ada semak yang orang tak urus. Tiba-tiba dia pelempak masuk.
Mai pagi dia sedap, bukan pagi sangat lah, dah mai tengah hari dia sedap, dia jaga-jaga dia nak bangun tak boleh. Dia duduk seret badan dia sikit. Dia cuba bangun, dia kata daripada pinggang sampai kaki tak rasa apa dah. Macam lumpuh. Sedang ada kayu dia duduk heret daripada kemaluan dia. Satu pakcik nampak tengah duduk buat kerja, lalu kat kawasan tu, nampak dia ni. Lepas tu, lepas selamatkan dia lah. Alphard ni pula tuan-tuan, dia tak habis tahun tu. Pagi tu daripada lempak dia ni dah sebelum cerah tu, daripada pergi enjoy tahu mana-mana. Pagi tu depa pergi kat sekolah Cina, tengah hari depa nak tangkap satu budak perempuan, terlepas budak perempuan ni dapat dengan nombor pelik apa semua, report apa dalam sehari dua tu depa dapat tangkap habis semua. Bicara di mahkamah dia tu 14 tahun, dia ni 20 tahun apa semua. Dah 20 tahun, 11 tahun tu satu hal lah. Ni dia ni Dan kita bukan tak percaya kat bini kita tahu bini kita orang bagus, dia takkan buat lagu tu. Tapi kita tak percaya, dia keliling duk ada bahaya dunia. Tuan-tuan kata tuan-tuan, saya seorang-seorang saya tak berani jalan Julia Street. Kalau saya seorang-seorang, suruh saya jalan daripada Nasi Beratok tu sampai Penang Road. Ustaz, saya bagi Ustaz 100 Ustaz jalan kaki, saya tak pergi. Tak apa, aku sedekah balik aku pergi sedekah balik 100. Lepas tu nak pergi jalan. Tapi mau malam sikit lah, malam minggu pula. Lepas tu mau kuih 12, 1. Lepas tu suruh Ustaz, saya cabar Ustaz jalan daripada Nasi Beratok sampai jalan sorang-sorang, tak ada siapa. Oh, tak. Jalan dengan member boleh. Nak cari mampu donat, cok keria, karipap, koi pau, semua duk ada. Depa tangkap kalau depa buat naya saya kalau lagu mana. Ustaz dicabul, aduhai. Ustaz ada janggut panjang dicabul. Allah, bukan kata satu Malaysia yang gempang, satu dunia tu Kot lambat tengok ustaz mari lari. Dah, saya cerita pasal apa? Saya bisa lalu naik motor, dia bisa panggil. Mailah Pak Haji singgah, Pak Haji mai. Singgahlah. Sorang macam apa, macam katak dia panggil kita. Dah tak apa, tuan-tuan tak percaya pergi tak? Haji pergi. Tak percaya bawa Zabidi pergi. Malam ni pergi. Oi, janganlah. Kau nak nampak kita janggut-janggut serban nak lari ke apa? Tak ada. Hilang dah malu, tak ada. Malu pun tak ada. Takut memang tak ada lah. Malu pun tak ada. Na'udzubillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Yang bermaksud wa fi riwayatin hatta tarji'. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mengajak isterinya tidur lalu ia enggan datang sedangkan suaminya tidur, laki dah bagi isyarat, kan? Laki dah bagi isyarat dah. Ni kapal terbang nak jalan lah. Ya. Kan? Kapal terbang nak jalan dah ni. Bagi isyarat, takut anak-anak tahu. Duk bagi tahu banyak kali dah. Bagi tahu dah banyak kali. Tapi isteri duk buat tak tahu. Laki kerja airport. Bukan ni ya. Laki kerja pilot, bawa kapal terbang. Jadi bagi isyarat pun isyarat kapal terbang lah. Kapal terbang nak jalan lah. Kan? Kalau sudah dia abang kata ni landing lah. Dia ada dia punya isyarat-isyarat. Orang tu tua. Tahu bagi anak-anak tahu. Kena ada lah bahasa-bahasa isyarat. Bagi anak tu perli pula. Kan? Tapi itulah tuan-tuan. Akhirnya ni cerita. Cerita berlambak. Kan? Jadi suami pun duduk tunggu. Mai hari malam pertama pun duduk tunggu. Abang dah nak terbang Oh tak faham-faham. Masuk hari kedua nak terbang lah. Tak faham-faham tak. Esok malam berikutnya nak terbang dah. Tak faham-faham tak. Lalu pergi jumpa. Kan? Pergi jumpa ke member. Dak, lelaki aku ni tak faham lah. Siapa tu main belakang-belakang ni buang tebiat satu macam duk. Aku tahulah dia pilot tapi main malam-malam ni dia abang nak terbang. Ni macam mana nikah bini bunyi ni tak apa nak cukup 1-2 wire Ini mengaji tak habis tak faham.
Lalah kata dengan member dia tempat kerja, dia kata, takkan hang tak faham? Dia ajak ambil tidur lah tu lagu tu ni. Oh member, betul kau takkan cakap lagu tu. Dulu-dulu dia tak pernah cakap. Ni bahasa baru, malu kat anak-anak apa ke. Oh okey lah. Kan? Jadi malam tu duk tunggu. Okey, anak-anak pun nak tidur apa-apa lebih kurang. Bini masuk bilik dulu. Cuek kat lelaki. Dia pergi cuek kat lelaki, dia pergi kata, landasan siap lah. Tu dia. Dia faham tak landasan siap? Tanya orang airport dia tahu. Dia nak abang kata tu dah siap dah. Landasan. Dia kena siap dulu dia landasan kan. Nak kena jangan ada benda apa ke aku kapal terbang lain nak turun ke apa ke. Nak kena abang lah. Okey. Ready dah untuk nak terbang ni. Landasan siap. Kan? Lepas tu laki dia bila tunggu minyak hari merajuk lah. Merajuk dia kata apa? Tak apa, kapal terbang rosak ni. Kapal terbang rosak, tunggu lama nak jalan, tak boleh jalan. Lala geram kat bini dia lah, kata apa? Kapal terbang rosak. Tunggu aku tunggu minyak hari lah. Tapi inilah hukum lah tuan-tuan, realiti lah. Saya pun tak tahu lah, esok kita main berumuk-berumuk ni macam mana ke mak lah. Kan? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mengajak isterinya tidur lalu ia enggan datang sedangkan suaminya tidur, tiba-tiba suami pun terlena dalam keadaan marah kepadanya, nescaya malaikat melaknatnya hingga ke waktu subuh. Sampai nanti saya akan bercerita dalam hadis yang lain. Dia kata isteri yang solehah, kalau dia tahu suami dia marah kat dia, dia akan pegang tangan suami dia pada waktu malam sebelum tidur. Dia akan kata, maafkan aku dan aku tidak akan tidur selagi engkau tidak maafkan aku. Hadis Nabi sebut. Tapi dunia hari ni tuan-tuan, ilmu tak ada, iman tak ada, amalan tak ada. Kan nak buat macam mana kita pilih macam tu punya orang untuk jadi pasangan hidup kita? Anak tidur mampu biang lah, tidur lah seorang pun. Hak kunci pintu pun ada. Hak tak mau kunci pintu pun dia boleh tidur buat bodoh-bodoh ya. Kan? Satu punya macam cara tak mau bagi suami dia tak suka, pergi ambil bau minyak panas ke, lomok apa ke, bubur pergi busuk ke, bau minyak kambing gurun ke, tu macam yang bau sempoi lomok pada ujung kepala sampai ujung kaki. Laki mai, "Weh, awak busuk saya sakit badan." Mohong. Contohlah mana tahu kau kan. Bau minyak tomoy ke apa ke, tu macam yang melekit ke, bau pun bau serai tu macam. Tak boleh potong. Kan? Orang bau minyak wangi, dia bau minyak urut. Jam dia. Lepas tu tidur peluk pula dengan anak-anak. Tu laki nak pergi panggil macam nak lagi anak-anak jaga. Dah lah ni cerita ni benda realiti tuan-tuan. Yang faham, yang tak faham saja buat tak faham, dia nak buat merajuk, nak tunjuk dia punya protes, tak apalah benda-benda kan. Maka Nabi kata, isteri yang solehah dia tak akan tidur melainkan dia dapat redha daripada suami dia. Isteri yang baik tiap-tiap malam nak tidur, bang tak pun minta maaf nah, mana tahu tidur-tidur tak jaga dah. Apa nak jawab? Tanpa redha suami tak bau syurga kepada seorang isteri. Itu dia. Nabi kata, maka tiliklah suamimu lah syurgamu dan dialah nerakamu, Nabi kata. Dalam riwayat yang lain menyatakan sehingga ia kembali, maksudnya sampailah dia duduk bersama dengan suami dia. Pengajaran hadis pendek ni habis. Kaum wanita dijadikan Allah sebagai pasangan lelaki untuk bersuka-suka dengannya, untuk menyalurkan nafsu mengikut saluran yang halal. Sekiranya ia menolak kemahuan suaminya, bermakna ia menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak boleh Isteri hendaklah memahami perasaan serta menunaikan tanggungjawab dengan penuh kesetiaan kepada suaminya. Suami pun ada dia punya tanggungjawab. Kadang-kadang pergi mahkamah syariah, member-member ada jadi hakim, ada jadi lawyer, kata Allah letih Ustaz. Laki mai buat file lah apalah semua nak cerai-berai lah, dia kata bini dia tak layan. Bini pula dia kata takkan saya nak layan, saya pun kena covid ni kata. Tu dia. Ataupun saya pun demam muntah cirit, laki dia kira hantu nak tidur. Dah lah betul, dua-dua tu betul juga, cuma masa tu dia hang tak faham aku tak faham. Nabi kata isteri yang baik
walaupun dia ketika berada di dapur sekalipun dia akan layan suami dia. Maknanya dia tengah duk buat kerja tengah duk masak, badan penuh bertepung. Kalau itulah kehendak suami dia, kena layan. Tak ada mandi bang, peluh-peluh kira apa kapal terbang, kalau nak terbang kira apa? Laki pun kata kan? Peluh tak peluh, hujan ke, matahari terik ke, dia terpaksa nak kena tunaikan tanggungjawab dia. Tak, ni realiti. Gelak-gelak, melawak-melawak, hukum-hukum. Itulah sayang tuan-tuan main mengaji malam ni tak angkut main mereka, tuan-tuan main seorang mereka tak dapat tapi tak apa, ni rakaman dari tuan-tuan balik supaya tengok YouTube saya punya. Jadi tuan-tuan balik buka saya punya Facebook kan. Buka Facebook saya. InsyaAllah ada rakaman. Mau panggil bini main duduk sebelah. Mai pergi dengar ustaz. Tuan-tuan pelari sikit hak bahagian belakang mah. Hak hadis awal tu saya dengar belakang. Oh sempoi ni. Ustaz duk baca Tak, bukan. Hari ni habuan lelaki, habuan perempuan tabalun lah kan. So main habuan lelaki tabalun pula. Bini pula balik pergi dengar. Ambil bahagian balun tu kan. Bang, main dengar ustaz kata. Kena pula. Yalah semua orang nak kena bagi nasihat. Terakhir dia kata apa? Isteri hendaklah memahami peranan serta menunaikan tanggungjawab dengan penuh kesetiaan kepada suaminya. Berlambak kawan-kawan main mengadu masalah. Kahwin 3, 4, 5 tahun bini tak layan. Dia kata awak bini tak layan, ada jantan lain kot. Tak, saya tanya dia kok ada, tak mau cakap, duduk sengap. Lagu tu, lagu ni tak ada apa, tapi dia memang syok hidup lagu tu. Jadi tak ada, memang tak pernah sentuh apa. Sentuh pun tak bisa Ustaz. Allah. Jadi kadang-kadang macam kita jadi jam tu, tak nak kita. Kalau boleh tu ni kita nak main dua-dua lelaki bini, main mengadu bagi kita nak tahu apa masalah yang betulnya. Ada satu orang tu dia main mengadu pasal bini dia. Dia main dia kata, dia tahu saya duk ketik derma apa semua, dia tahu, dia pandai cari kelemahan kita tu. Dia kata ni saya nak beli pondok tempat ustaz satu, berapa ribu apa semua. Okey tak apalah. Ni saya bagi dulu lah 3,000 apa. Nah ustaz buat ni mukaddimah macam ni kan, pendahuluan, nanti saya bayar lagi. Kita pun okey seronoklah kan. Dia ingat kita beli lah. Lepas tu dia bawa bini dia main. Bawa bini saya tu, tak apalah bang, bawa lah bini ni. Saya tengok, ustaz mau balun sikit ustaz. Payah tak mau dengar cakap. Tunggu ni. Apa ni perempuan mau. Dia dah pancung saya siap suruh saya kata kat bini dia. Kira dia dah bergaduh dengan bini dia. Jadi kalau saya bancuh lagi, mak ustaz pun kata, dia hang tak betul kan. Dia bawa bini dia main. Saya kata abang duduk luar saya sembang dengan kau Saya pun dengar. Saya kata okey tak apa. Saya tahu siapa nak kena balun. Lepas tu saya panggil laki dia masuk. Saya tibai laki dia 3 suku mut. Saya kata abang buat kerja tak betul. Kalau faham apa yang kau kata macam ni, okey cerita balik semua. Ustaz tahu dia ni macam ni. Betul dia kata ni. Betul ya. Dah kalau betul mesti apa abang suruh saya katakan ni? Tak boleh bang. Tak boleh macam ni, tak boleh. Yang ni laki tak bertanggungjawab lagu ni. Abang berdosa esok di akhirat nak jawab. Saya cakap lelok lah kan. Lepas tu dia tak apa. Muka kan tak apa. Tak apa ustaz, masih jom balik Ni saya nak abang ustaz ni pondok tak edit beli Allah. Dah tak edit beli tak bang. Tu yang saya bagi 3,000 tu saya ingat tak edit. Ustaz ambil 1,000, 2,000 bagi balik. Loh. Sur tu. Boleh minta balik. Pasal apa? Pasal kita tak menyokong dia. Oh jadi yang bagi 3,000 tu rasuah lah. Suruh aku backing hang lah. Faham. Ambil lah. Yang ketiga, malaikat melaknat para isteri yang tidak menunaikan tuntutan nafsu suaminya dengan sebaik-baiknya. Dah laki pun ada hak tu ya. Saat lagi dia pergi culia isteri, saat lagi marah pula. Saat lagi dia pergi cari donat kacuk geria ke, karipak ke, kuipau ke, marah pula. Nah, apa itu kata lugu tu lugu ni pula. Dah ada apa hak tu ya, dia nak boleh pakai pun. Layan bila kan. Tapi suami pun kena faham lah kehendak isteri. Kadang-kadang ada mood tak elok, lugu tu lugu ni ke apa. Kadang-kadang mungkin layanan pada waktu yang tak sepatutnya. Islam dah bagi garis panduan. Nanti insya-Allah mungkin ada bab-bab di belakang-belakang, nanti kita akan panjangkan pada siri akan datang. Dia nak masuk lagi ni, mungkin ada 2-3 bab di belakang yang berkaitan tentang suami isteri dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan Allah didik kita, Allah jadikan keluarga kita rahmatan. Allah Taala bagi apa dalam ayat Quran tu,
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah bagi mawaddah, kasih sayang, rahmat di kalangan suami isteri kehidupan kita, insya-Allah. Amin. Bila pakak-pakak mengaji, pakak-pakak faham tanggungjawab masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan. Yang penting apa pun kena semayang. Semayanglah dia punya tonggak dia. Semayang, doa, majlis ilmu, insya-Allah kita akan nampak kita punya kelemahan-kelemahan diri. Maka kita akan perbaiki balik di mana kita punya kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Siri akan datang kita akan sambung dengan bab haram keengganan isteri ke tempat tidur. Silap. Bab haram seorang perempuan berpuasa sunat di waktu suami ada di rumah melainkan dengan izin suaminya. Tak boleh lah, sebab benda tu puasa tu sunat. Melainkan puasa tu adalah puasa qada, puasa wajib. Yang tu diboleh untuk isteri dia teruskan berpuasa. Nanti kita akan bincang dia punya hukum dia pada siri akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat dengan majlis ilmu kita pada malam ini, dan Allah bagi kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari, dapat beramal, dan Allah Taala lipat gandakan segala kebajikan yang kita buat, insya-Allah. Tuan-tuan, saya ada satu iklan nak iklankan pada tuan-tuan. Insya-Allah mulai tahun depan Januari, insya-Allah doakan mudah-mudahan sekiranya tak ada sebarang apa-apa halangan dengan Covid dan sebagainya. Kami punya madrasah di balik pulau, Yayasan Al-Filfilani, ataupun dia punya pondok dia nama Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah. Itu dia punya nama yang didaftarkan dengan pejabat agama. Kita akan buka secara rasminya untuk pondok, di mana pondok boleh masuk orang warga emas, baik laki bujang ataupun perempuan bujang, ataupun berkeluarga. Tiada benda lah kena main sembang dengan saya. Keluarga pun nak kena tengok, ada yang nak beli, ada yang wakaf dan sebagainya. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat wakaf untuk sebiji pondok adalah sebanyak 16,000. Kita akan bagi orang-orang yang tak berkemampuan untuk mereka duduk lah, untuk mereka belajar di situ. Dan kemudiannya kita juga buka pondok untuk pengajian pondok. Daripada tuan-tuan tak tahu apa sampai tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan 4-5 tahun boleh alim. Yang berminat nak mengaji pondok, ini satu-satunya pondok yang kita buat ni, yang kita nak bagi penempatan dan juga pengajian untuk orang-orang betul-betul minat untuk nak belajar di dalam madrasah pondok. Tidak nak kena pergi duduk mana ke Kedah lah, mana lah. Ni ada dalam negeri kita, tuan-tuan, ni peluang. Yang pencin-pencin lah, yang apa akan mai duduk, habiskan masa dengan amal ibadat dan juga dengan majlis ilmu. Habiskan sisa-sisa kehidupan kita dengan ilmu dan amal, insya-Allah. Tuan-tuan boleh main daftar. Ataupun ada anak-anak yang berumur 18 tahun ke atas, kita buka daripada tingkatan 1 untuk pondok. Tahfiz kita buka daripada umur 7 tahun sampai 15 ya. Tahfiz besar-besar kita tak ambil, kecuali dia dah mengapai tempat lain, dia main nak sambung, nak perhabis tempat kita, tak apa. Tapi kalau nak mengaji pondok, kita buka daripada tingkatan 1 sampai umur 450 tahun. Silalah mendaftar. Tengoklah tuan-tuan punya umur berapa, daripada umur 13 sampai umur 450. Tuan-tuan boleh main duduk di situ. Duduklah sampai bila-bila, sampai saya dah mati pun tuan-tuan duduklah sampai bila-bila. Janji duduk mau mengaji ya. Kan? Ya, insya-Allah kalau kita senang kita bantu tuan-tuan. Kalau tidak mungkin ada sedikit yuran untuk duit makan, untuk duit api ayak sikit. Kalau kita kurang berkemampuan, doakan mudah-mudahan ada sponsor, ada sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang golongan asnaf kita bantu supaya mereka boleh duduk percuma, belajar, makan minum dan sebagainya. InsyaAllah kita tak mau bagi mereka fikir yang membebankan mereka punya kemampuan. Tuan-tuan tengok ada orang susah, minta supaya mereka hubungi saya, mai jumpa dengan saya. Ada, belah bayang-bayang lepas ni ada ramai makcik-makcik telefon saya. Bisa kita tak siap lagi, tahun depan baru siap. Oh tu kau Ustaz, bersedih lah. Adalah aku apa masalah-masalah, tapi tak apa, boleh mai jumpa dengan saya insya-Allah. Mulai Januari kita tak ada sebarang halangan, kita akan dah mula untuk pendaftaran pada bulan 12 dan seterusnya. Ni saya duk iklan ni duk tengah duk mula start iklan. Tuan-tuan boleh, ada umur anak umur 20, umur 30 pada duduk saja duk melewat, duk balut tang tu, duk balut tang ni. Pelekoh mai duduk tempat saya. Tapi jangan duk casko lah. Tak boleh. Cas memang tak boleh. Mai duduk betul-betul nak belajar, mai duduk. Saya bagi penempatan, mai duduk, mai belajar. Tak kira umur untuk pondok kita campur. Kan boleh. Tapi kita kawal lah, adalah kawalan-kawalan dia. Tak kira umur, dia tak ada umur. 18 boleh, 20 boleh, 30 boleh, 40 boleh, 50 boleh. Mai lah.
Janji mau main belajar tuan-tuan, insya-Allah. Daripada duk habis masa dengan handphone, dengan televisyen, hantar main mengaji pondok, insya-Allah kita terima. Nah, ni peluang untuk nak main belajar tuan-tuan nah. Sekali lepas habis semayang ada sikit jualan, ada roti lah, ada apalah. Kita buat main hari ni untuk tuan-tuan panas-panas hari tadi saya buat main. Nah, insya-Allah tuan-tuan boleh membeli sambil menderma untuk madrasah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.